Saya tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok jam. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Ada kosong. Saya keluar, saya kunci pintu. Terus masuk pasar raya. Saya pergi rak cari sardin, santan, buah. Yang lain tak sempat, lalu saya keluar. Buka pintu kereta, pasang tali pinggang keledar, betulkan cermin belakang, baru nak start enjin. Sekali nampak abang. Saya buka pintu, alamak, macam itulah cerita saya. Saya minta maaf ya. Sekarang awak dengar cerita saya pula. Tadi saya pun dari dalam. Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat. Saya pun nak cepat. Saya tak boleh masuk kereta. Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya. Saya minta maaf sekali lagi ya. Kenapa perkara beginilah yang menyebabkan kami OKU tidak berupaya? Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Elakkan jangkitan wabak COVID-19. Amalkan rutin kebersihan dengan teliti, terutama mencuci tangan dengan bahan disinfeksi. Amalkan menutup hidung dan mulut jika bersin dan batuk. Elakkan menghadiri perhimpunan atau tempat awam yang sesak. Jika simptom berikut muncul, dapatkan rawatan dengan segera. Maklumkan sejarah perjalanan anda kepada doktor yang merawat. #MPB Prihatin. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kaki tangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan awal kes penyeludupan dadah bernilai RM789.56 juta melalui Pelabuhan Kelang ke Brisbane, Australia sudah diserahkan kepada Perdana Menteri. Ketua Pengarah Kastam Datuk Zazuli Johan berkata, ia dihantar 3 Mei lalu namun kastam memerlukan maklumat lanjut bagi melengkapkan laporan. Kita dah submit kepada PM, tapi laporan tu belumlah selengkap sebab ada yang kena mendapat kerjasama daripada Australian Border Force, yang itu belum dapat selengkapnya.
macam dia Australian Border Force lah, dia memerlukan kebenaran daripada kementerian dia untuk memberi maklumat kepada kita. Kalau ikut maklumat yang Australia bagi tu, dia kata transit daripada Golden Triangle. Itu maklumat daripada Australia. Kita belum follow up lagi sebab dia tak bagi kita maklumat lengkap. Setakat cakap je. Setakat. Kerajaan sebelum ini mengarahkan kastam menyediakan laporan penuh kes berkenaan dalam tempoh 2 minggu. Perdana Menteri berkata kejadian itu menunjukkan wujudnya kelemahan dalam sistem kerajaan yang sepatutnya mampu mengesan kegiatan berkenaan. Jelasnya kerajaan memandang serius kejadian itu dan mengarahkan siasatan terperinci dilakukan agensi penguatkuasaan termasuk memastikan perkara itu tidak berulang. Media sebelum ini melaporkan pihak berkuasa Australia merampas 336 kg heroin dalam sebuah kontena penghantaran dari Malaysia ke Brisbane 13 Mac lalu. Dalam pada itu, kastam merampas sebuah kontena mengandungi pil ekstasi bernilai lebih 78 juta ringgit yang dibawa masuk dari Eropah di pelabuhan pangkalan kontena udara Butterworth 6 Mei lalu. Seorang lelaki yang bertindak sebagai ejen menyeludup dadah berusia 48 tahun turut ditahan. Modus operandi yang digunakan adalah dengan menyembunyikan dadah dalam mesin salin kompresor dan dimuatkan dalam kontena. Bila tiba dalam negara, dia akan buat perkara import barang-barangan yang tidak betul lah. So, siasatan masih lagi dijalankan bagi mengenal pasti pihak yang terlibat dalam pengumpulan dadah ni. Pemeriksaan terhadap kontena terbabit menemui pil-pil ekstasi yang disembunyikan dalam 14 daripada 20 kompresor. Keseluruhan rampasan dadah seberat 1063.206 kg. Tambahnya, sindiket terbabit akan mengisytiharkan barangan import secara tidak tepat bagi menyembunyikan daripada pihak berkuasa. 3 lelaki termasuk 2 beradik didakwa di Mahkamah Session Seremban Negeri Sembilan atas 2 pertuduhan mengganggu peminjam wang dan ahli keluarga dengan menyimbah cat ke rumah dan memberikan nota ugutan jenayah bulan lalu. Tertuduh Amirul Ridwan Syamsuddin, 29 tahun, Muhammad Lutfi Laili, 31 dan Muhammad Rusdi Safwan Laidi, 29, mengaku bersalah di hadapan Hakim Nur Sheila Kamarudin. Mengikut pertuduhan, ketiga-tiga tertuduh secara bersama sebagai wakil pemberi pinjaman tanpa lesen didapati mengganggu seorang wanita berusia 41 tahun. Kesalahan dilakukan jam 5.42 pagi di sebuah rumah beralamat di Taman Pinggiran Golf pada 22 April lalu. Bagi pertuduhan kedua, semua tertuduh secara bersama sebagai wakil pemberi pinjaman wang tanpa lesen mengganggu seorang wanita berusia 51 tahun iaitu ahli keluarga kepada peminjam wang. Mahkamah kemudiannya menjatuhkan hukuman penjara 26 hari bagi kedua-dua pertuduhan bermula dari tangkap dari 26 April lalu. Dan ini pula 2 rakan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur atas pertuduhan menggunakan bahan letupan buatan sendiri di hadapan sebuah kedai haiwan eksotik minggu lalu. Kedua-dua lelaki itu didakwa mengikut Seksyen 6 Akta Bahan Letupan 1957 yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Alex Lau Kuang Lee, 32 tahun dan Lai Meng Xian, 34 tahun didakwa bersama-sama melakukan perbuatan itu yang boleh membahayakan nyawa atau kerosakan ke atas harta milik Yong Yam Wei di hadapan sebuah kedai di Brickfields pada jam 5 pagi 2 Mei lalu. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara maksimum 7 tahun atau denda RM10,000 atau kedua-duanya. Magistrate Nur Farahain Roslan membenarkan jaminan RM3,000 dengan seorang penjamin bagi setiap tertuduh. 22 Jun depan sebutan semula bagi serahan dokumen. Baiklah, dengan itu sekian dahulu buat waktu ini. Lagi perkembangan dalam dan juga luar negara jam 9 pagi nanti. Salam hormat. Assalamualaikum.